tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Okey, Assalamualaikum semua. Bersama lagi dengan Cikgu Hairul hari ini dengan tajuk sains kita adalah ketumpatan. Jadi dekat sini Cikgu ada letakkan gambar-gambar berkenaan dengan minyak yang terapung di atas air. Maksudnya minyak lebih kurang tumpat daripada air Jadi dia akan terapung ke atas. Yang ni pun sama, limau yang dikupas dan limau yang belum kupas. Jadi limau yang kupas ni dia tenggelam sebab tak ada ruang udara dalam kulit dia. Jadi bila kulit dibuang, dia tak boleh terapung dah. Okey, dia tenggelam. Dan seterusnya 3 layer tea maksud dia teh 3 layer. Okey. Yang dekat bawah ni adalah gula merah, yang tengah ni adalah susu, yang atas ni adalah teh. Okey. Jadi yang lebih berat akan turun ke bawah, yang lebih tumpak lah. Yang kedua tumpak adalah susu, yang ketiga adalah teh. Yang kurang tumpak jadi dia akan turun ke bawah. Kita tengok yang seterusnya. Okey, tengok muka surat buku aktiviti ni, buku aktiviti muka surat 95. Okey. Ayah, itik mainan saya timbul lah. Okey, kenapa itik timbul? Okey. Itik timbul kerana terdapat ruang udara dalam itik ni, jadi dia akan timbul. Okey. Benda yang ada ruang udara dia akan timbul. Contohnya buah kelapa dalam air, bila jatuh dalam air dia akan timbul. Buah-buah kadang-kadang dia, buah mangga ke, kita kait dia jatuh dalam air dia timbul, ada yang tenggelam dan timbul. Kayu pun akan timbul. Okey, kita tengok timbul dan tenggelam. Objek atau bahan di sekeliling kita ada yang boleh timbul di permukaan air dan ada yang boleh tenggelam di dasar air. Apakah objek yang boleh timbul dan tenggelam? Okey, batu itu tenggelam lah. Okey, mari kita lontarkan batu ke dalam air. Okey, tenggelam. Ranting pula timbul. Kerana apa? Batu lebih padat, lebih kurang ruang udara dan dia tenggelam. Kayu ni dia banyak ruang udara, dia timbul tapi lama-lama bila kayu basah dia akan tenggelam juga. Okey. Okey, yang seterusnya menguji objek timbul dan tenggelam. Okey, objek timbul dan tenggelam ni. Okey, kita tengok yang ni ada latihan Ada latihan yang perlu awak buat. Muka surat 63 buku aktiviti. Awak buat nanti latihan dia. Sebenarnya awak buat buku aktiviti. Okey. Okey, menguji objek timbul dan objek tenggelam. Yang ni awak boleh buat dalam buku latihan latihan sains. Awak salin balik, buat je. Okey, tenggelam ke timbul? Okey. Ekoran kecil, sabun, duit siling, gabus, bola pingpong, span dan guli. Okey. Isikan air ke dalam akuarium, masukkan objek yang diuji ke dalam akuarium. Kalau tak ada akuarium, awak boleh letak dalam besen kecil air tu. Tengok tenggelam ke timbul. Akuarium, pastikan sama ada objek itu timbul atau tenggelam. Rekodkan pemerhatian kamu seperti dalam jadual A. Jangan letak dalam akuarium di rumah awak pula nanti marah ayah awak Berdasarkan aktiviti atas, apakah objek yang timbul, apakah objek yang tenggelam. Okey, awak boleh tik kat sini duit siling, timbul ke tenggelam? Bola pingpong, guli, sabun, gabus, span. Okey jadi kita tengok tu, kita tahulah benda mana yang tenggelam dan timbul Apakah objek boleh timbul dan tenggelam? Objek timbul dan tenggelam kerana ada ruang udara dalam dia Contohnya kayu. Okey, tapi ada objek yang ada ruang udara, dia tenggelam juga. Contohnya span. Bila dia masuk dalam air, dia akan menyerap air, dia tenggelam Ketumpatan timbul dan tenggelam satu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Perhatikan situasi di bawah. Okey, span mempunyai banyak rongga udara. Rongga udara. Sabun tiada rongga udara, jadi sabun akan tenggelam dalam air. Okey, span itu timbul lah. Okey, mula-mula dia timbul Sabun pula tenggelam. Lama-lama span tu akan tenggelam. Sebab apa? Air dia akan mengisi ruang udara tu Ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Ada objek yang lebih tumpat daripada air dan ada objek yang kurang tumpat daripada air. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Okey, ingat objek yang kurang tumpat dari air akan timbul dan objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Okey. Awak boleh buat dalam muka surat
64 dan 65 buku aktiviti juga Okey, ingat latihan tu cikgu nak awak buat dalam muka surat 63, 64 dan 65 buku aktiviti. Okey. Pergi terus seterusnya. Okey. Mengapakah kayu balak timbul di permukaan air tapi gelang getah tenggelam di dalam air? Okey, kita tengok yang mana lebih tumpat. Kayu ni memang berat tapi dalam dia ada udara. Okey, getah pula, gelang getah ni dia tak ada udara dalam dia, jadi dia tenggelam itu je punya ni saja pun. Tak ada apa. Macam awak campak guli dah dalam air. Campak guli tenggelam. Campak sabut kelapa dia timbul. Okey. Oh, rupa-rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Okey, jadi buah anggur ni dia berat dan tumpat tenggelam. Bolehkah buah anggur ni ditimbulkan ke permukaan air? Sebenarnya boleh Buah anggur boleh ditimbul jika air menjadi lebih tumpat. Bagaimanakah caranya? Okey, ini cara dia. Okey. Kita apabila garam dilarutkan ke dalam air, air akan jadi lebih tumpat, jadi pekat lah Oleh itu buah anggur yang asalnya tenggelam boleh timbul. Jadi untuk nak buat macam ni, awak kena pekatkan air tu. Bancuh banyak-banyak dengan air garam Kemudian anggur tu akan terapung. Sebab apa? Air lebih tumpat, lebih berat daripada dia akan terapung daripada anggur tu. Anggur dah jadi ringan, dia akan terapung Maka air boleh menjadi lebih tumpat daripada apabila garam ditambah. Contohnya laut mati, kalau kita duduk atas dia, masuk ke dalam dia, kita akan terapung sebab garam dia lebih tinggi daripada laut biasa Okey, mengapungkan model ikan dalam air. Yang ni ada masa awak boleh buat lah. Kalau tak ada tak payahlah awak sekadar baca je, awak tengok. Okey, cikgu nak awak buat tadi lah muka surat 63. Okey, 64, 60 pun tadi yang muka surat tadi. Dan sampailah muka surat ni lah 68 Okey, 64, 65, 64, 66, 68. Okey, itu semua kena buat latihan. Nanti post dalam ni, cikgu tengok nanti Okey. Cikgu harap awak boleh faham lah sedikit sebanyak apa yang cikgu terangkan. Jadi cikgu akan mungkin cikgu akan bagi video tambahan nanti untuk awak tengok. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang cikgu terangkan berdasarkan buku teks tadi. Ingat awak kena buat dalam buku aktiviti juga. Okey, nanti cikgu akan letakkan muka surat berapa awak kena buat dalam buku aktiviti.